Okey, kita mulakan. Hari ini kita belajar hadis. Hadis yang ke-874, iaitu apa tajuk dia? Ya, Abwabus Salami. Abwabus Salami wal Qardi warrohni. Saya ulang. Abwabus Salami wal Qardi warrohni. Abu-abu saya terjemahkan, abu-abu tu daripada makna bab. Ya, jadi abu-abu tu bab-bab lah. Ya. Bab-bab as-salam, memesan barang. Bukan bagi salam ya. Di sini salam ni ya dengan arti sini iaitu memesan barangan. Wal qardi, dan pinjaman. Warrohni, dan gadaian. Kan selalu kita dengar sekarang ni banyak digunakan istilah ya Arab. Ar-rohnu, ingat tak rohnu? Pajak gadai Islam, rohnu. Bank-bank pun digunakan kalimah Arab, ya, ar-rohnu, ya. Baguslah, ya, maknanya cenderik pandai Islam ni, ya, dia gunakan bahasa-bahasa Arab, ya, istilah-istilah Arab, yang mana ya bangsa asing pun ya dia pun ikut, pun pandai menyebut, ya. Ar-rohnu, takaful, ya, dan bagai-bagai lagi digunakan bahasa-bahasa Arab, ya. Baik, ya, sekarang kita hadis ke-874, ya. Jadi siapa yang baca kena buka mic dia lah. Ya, yang lain tak payah buka supaya apa? Supaya tak bising. Ya. Okey, siapa nak baca sila buka mic dia. Kak Arti lah mula baca. Ya. Okey, catatkan dulu hadis sah. 874 hadis sah. Matan dia boleh memberi dan menerima cengkeram untuk sesuatu tetapi harus ditentukan. Sukatan dan timbangan. Hukum mubah. Mubah ni mana harus, ya. Okey, ya. Hadis ini
Maknanya dibenarkan kita membuat cengkeram, ya, baik pembelian buah-buahan atau barang lain dengan jalan menyerahkan wang pendahuluan dan kemudian barang yang dibeli itu baru diserahkan setahun atau 2 tahun kemudian. Maknanya masalah. Boleh kita tambah tadi dalam matan tadi harus ditentukan sukatan dan timbangan dan masa, tambah ya, dan masa. Ya. Ini ya adalah satu kebiasaan ya yang kita nak mendapatkan sesuatu barang supaya barang itu tidak terlepas di tangan orang. Jadi kita perlukan memberi cengkeram. Ya, baik kita membeli barang ataupun buah-buahan yang kita nak. Ya. Kalau biasanya macam di pasar-pasar raya ya, contohlah ya, pasar-pasar raya. Contohnya dia ya dia mahukan kepada pihak pembekal. Contohnya saya mahu ya daun 5 purut ya satu hari contohnya 5 kilo. Satu hari 5 kilo. Jadi, ya pihak pembekal mesti membekalkan daun purut tu 5 kilo dan kontrak dibuat kontrak selama 1 tahun. Contohnya. Jadi, pembekal ni akan mengantar. Ya, setiap hari mesti ada 10 kilo ataupun apa yang dijanjikanlah 10 kilo atau 5 kilo. Ya. Mesti hantar. Ya. Itu maknanya satu perjanjian yang dimeterai. Ya. Masanya selama 1 tahun contohnya. Selama 1 tahun nanti perbarui balik. Sebab itu biasa di pasar raya, ya, bekalan itu sentiasa mencukupi. Sebabnya dia sudah buat satu perjanjian kontrak untuk apa? Kepada pembekal. Contohnya dia nakkan terung sekian-sekian banyak. Satu hari sekian kilo. Jadi dia mesti ya hantar. Sebab itu biasa pasar raya kita lihat ya kenapa bekalan sentiasa ada ya sentiasa cukup ya sebab dia macam itulah. Dia sudah buat ya perjanjian kepada pihak pembekal. Ya. Baik. Kita teruskan hadis yang selanjutnya 875. Silakan sambung ke arti balik. Dari An Abdurrahman. Sambung balik. Karti boleh baca terus. Karti baca. Karti. Baik ya, catatan 875 hadis sah. Matan boleh memberi cengkeram kepada seseorang tentang sesuatu yang bukan milik orang itu.
hukum mubah. Artinya, melakukan pembelian barang dengan memberikan wang muka ataupun cengkeram terlebih dahulu untuk jangka waktu tertentu dan dalam jumlah barang tertentu, ia dibolehkan. Biasa ni peniaga-peniaga lah. Peniaga-peniaga dia sudah buat perjanjian begitu. Jadi kadang dia sudah ambil daripada seseorang untuk menghantar barang. Jadi dia mahukan contoh serai dikendaki satu hari engkau mesti hantar 10 kilo. Jadi kena hantarlah kata hari 10 kilo serai. Jadi hal macam ini boleh, maknanya dia ambil cengkeram. Perjanjian itu selama 1 tahun. Tadi baik, tapi dia boleh memberikan cengkeram dahulu. Itu tidak ada salahnya dalam hal perniagaan. Diperbolehkan dalam Islam. Lagi 822. 8 apa? 76, sorry. 876. Kalau pendek macam ni baca Arab dia. An Abi Hurairah. Tak. Baca Arab dia. Baca Arab dia. Arab dia. An Abi. Lapan tujuh enam. Catatkan hadis sah. Matan diperintah mengembalikan pinjaman. Hukum wajib. Baik, di sini kena ambil pengetahuan atau ambil berat sikit ni. Sebab memang benar-benar boleh berlaku. Boleh berlaku kepada diri kita sendiri atau kepada siapa saja. Sebabnya apa? Apa yang dimaksudkan di sini, seorang yang meminjam barang dari orang lain atau berhutang wang dari orang lain dengan menjelas hutangnya atau mengembalikan barang yang dipinjamnya, maka Allah akan memelihara orang itu dari hal-hal yang merugikan. Tetapi kalau seorang yang meminjam barang atau berhutang sertai niat untuk tidak mengembalikan barang yang dipinjam atau
wang yang dihutang, maka Allah akan membinasakan orang tersebut. Ya. Jadi ya, bergantung pada nawaitu kita. Kalau kita pinjam barang, kita niat nak pulangkan, insya-Allah kita akan dapat pulangkan dia. Kalau kita meminjam uang, niat kita nak membayarnya, maka ya, insya-Allah kita boleh bayar. Tapi kalau niat awal-awal meminjam barang atau minjam uang, ya, tapi dengan niat, alah kita pinjam tak apa, bila-bila masa kita boleh bayar, dia bukan nak sangat pun. Ya. Bila kita dah ada niat macam tu, yang kita nak sambil lewa atau melalai-lalaikan, ingat ya, lama-lama jadi benda tu berat dan tak terbayar. Walaupun benda tu sikit, tapi tak terbayar. Terhalang-halang tak terbayar. Terhalang-halang tak cukup duit dia nak bayar. Sebab ya, kita punya niat tadi. Sebab itu ya, ayat ini kita kena ambil pengetahuan. Ya. Kalau kita memang dah ada niat nak pulangkan, dah pinjam, lepas tu kita dah selesai, kita pulangkan. Jangan lengah-lengahkan lagi, pulangkan. InsyaAllah kita akan ya, terselamat dan tidak merugikan pada kita. Tapi kalau kita nanti dulu, lama-lama barang tu hutang mana? Bila orang tu tanya, dulu kau ada pinjam barang ni, belum pulang lagi, kat mana? Ada tak? Lah, kat mana letak ni ya? Dah bersusun sana, bersusun sini, ya, entah mana letak dah barang tu. Ya, cari-cari 3 hari tak jumpa-jumpa. Ya. Pasal apa? Pasal kita melengah-lengahkan nak memulangkan. Nampak? Jadi Allah susahkan tu. Itu dikatakan binasakan. Itu maknanya Allah susahkan. Susahkan kita. Ya. Begitu juga dengan hutang ya. Kadang hutang kalau banyak pun, kalau kita ada niat nak membayar, sikit-sikit ansur-ansur lama-lama habis. Tapi kalau kita hutang sikit pun memang niat kita nak melalai-lalaikan ya, membayarnya. Lama-lama sampai bila-bila tak terbayar. Nak membayar tak cukup. Nak membayar tak cukup. Kan Allah dah susahkan. Kena ingat hadis ni. Ini penting. Ya. Bergantung pada nawaitu kita. Ya. Niat kita. Ya. Lagi siapa nak baca? Ada yang lain nak baca? Buka mic. Sila. Buka mic. Ya. Ya. 877 catatkan hadis sah. Matan, boleh berhutang kepada orang kafir. Hukum mubah. Mubah ni ya, harus boleh ya. Baik. Dalam hadis yang dibaca ini nak menerangkan kepada kita bahawa hutang tak semestinya ya dengan satu agama. Orang Islam, kita boleh berhutang hanya dengan orang Islam saja, orang kafir tak boleh. Tak ada ya. Kita juga boleh berhutang kepada orang yang bukan Islam. Ya, banyak barang-barang kita ya berhutang ya kepada orang yang bukan Islam. Ya. Jadi ya, dalam Islam diperbolehkan. Ya, tapi ya hendaklah dibayar sebab
Ya, tak kira dia bukan Islam, kita telah mengambil hak dia dan kita wajib bayar. Ya, kalau kita mempermain-mainkan, ya, artinya kita telah memperolok-olokkan agama kita. Kita merendahkan agama kita. Oh, Islam mengajar macam ni ke? Ya. Jadi malu kita. Ya. Islam betul, tapi kita telah menghinakan Islam itu sendiri. Ya. Jadi jangan buat macam tu. Ya. Baik, ya, kita sambung lagi. 878. Baca lagi. Baca lagi. Ya, baca lagi. Sambung. Ya, 878 catatkan hadis sah. Matan dia binatang atau barang gadaian yang tidak akan berkurang apabila dipakai, boleh dipakai oleh si penerima gadaian apabila dia yang memberi belanjanya hukum sebagai satu ketentuan. Baik, ya. Hadis 879 tadi, ya. Kalau kita meminjam binatang, ya, kalau dulu kenderaan binatang, jadi kita pinjam dia punya binatang tu sebagai kenderaan. Kalau kita ambil susunya, contohnya, ya, unta biasanya macam itulah. Kalau kita, ya, minum susunya, artinya kita kena memberikan hak kepada binatang itu, ya, memberi minumnya, memberi makannya, ya. Begitu juga dengan kenderaan. Kalau kita pinjam kenderaan, kita juga memberikan hak kenderaan itu, iaitu, ya, minyaknya, ya. Kita kena isi. Itu artinya kita memberi hak dia. Kalau kita biasa dulu-dulu kalau orang-orang kampung ni, ya, teringat kalau dia tak ada duit, ya, tak ada duit, dia ada gelang. Lepas tu gelang tu dia tak gadai kat kedai. Ya, dia berikan kepada kawan-kawan atau jirannya, ya, atau saudaranya. Ya, dia nak pinjam duit. Tapi dia diberi gelang tu. Ya, dipinjamkan gelang tu. Nanti kalau dibayar, gelang tu pulangan semula. Orang yang pegang gelang tadi, dia boleh pakai. Dia boleh pakai selama dia belum bayar. Belum bayar dia punya hutangnya. Artinya, gelang itu sebagai cagaran lah. Ya? Sebagai cagaran. Jadi, ya, gelang itu dipakai selama orang tu belum bayar hutangnya. Tak ada salah.
Ya, begitu juga kalau berbentuk kenderaan. Ya, berbentuk kenderaan. Selagi orang tu tak, dia belum bayar kenderaan tu, dia boleh pakai kenderaan tu sebagai cagarannya. Kenderaan tu boleh pakai, tapi dengan syarat, ya, berikanlah hak dia. Ya, contohnya saya kata dia pakai rosak, dia kena repair. Dia tak ada minyak, isi minyak. Selama orang tu tak bayar hutangnya, kita pakailah kenderaan tu. Tapi jaga hak dia, bagi hak dia. Ya. Kalau bocor, ya dibetulkan, ya. Macam itulah. Ya. Hmm. Artinya ialah benda yang tidak habis, ya. Yang tidak habis. Kalau benda yang habis seperti makanan, ya, atau benda habis. Ini benda yang tidak habis, ya. Contoh macam tadilah gelang, ya. Ataupun kenderaan, ya. Baik, ya, kita teruskan lagi 879, ya. 879. Siapa pula nak baca? Nak bagi Chan online pula baca. Okey, sila. Okey, hadis. Tetapi okey, teruskan. Okey. Okey, carikan, ya. Hadis 879. Hadis 879. Hadis boleh dipakai. Matan menerangkan bahawa barang gadaian kalau tidak ada perjanjian tidak boleh terlepas dari pemiliknya. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik, kita dah masuk dalam tajuk rohnu, ya, rohnu. Rohnu tadi yang tajuk besar tadi, yang hujung sekali ar-rohnu, ya, itu maknanya gadaian. Ya, seseorang yang menerima gadai haiwan, maka apabila tersebut mati, haiwan tersebut mati, ya, menanggung kerugiannya. Tapi penerima gadaian pun boleh memanfaatkan binatang yang digadaikan oleh pemiliknya kepadanya. Begitu dengan barang-barang gadai lain. Penerima gadai pun boleh memanfaatkannya. Tapi kalau ada kerosakan, ia wajib bertanggungjawab untuk menggantinya, si pemegang gadaian. Ya. Kalau kenderaan tu rosak, dia kena betulkanlah sebab dia guna. Ya, kalau dia tak guna, dia simpannya, lainlah. Ya, tapi kalau dia guna, dia kena memberikan haknya. Itulah dikatakan gadaian dalam Islam. Kadang orang tak faham, ya. Gadaian orang Islam, dia tidak ada kezaliman. Ya. Kalau nak gadai, ya, gadailah di pajak gadai Islam. Disebut ar-rohnu. Ya. Baik, saya nak bagi penerangan. Kalau kita gadai yang bukan gadaian Islam, biasanya dibagi masa 6 bulan, ya. 6 bulan. Ya, kita punya rantai harga dia ialah 10,000. Tapi pada gadaian tadi kita letak saja 6,000. Kenapa? Sebab nanti takut tak dapat nak tebus. Ya. Maka kita pun ambillah 6,000. Ya. Jadi
rantai itu mungkin dah melebihi daripada harga semasa, iaitu lebih daripada 10,000. Contoh, ya, bila kita gadaikan di pajak gadai bukan Islam, ya, maka tempoh surat itu 6 bulan. Ya, bila 6 bulan kita tak dapat tebus, ya, cukup tarikh, ya, maka kita punya gadian hilang. Ya, dan kita tak boleh tebus lagi lebih daripada tarikh itu. Jadi, ya, rugi tak kita? Ya, kita akan rugi sebab, ya, sebenarnya, ya, kita punya rantai itu lagi mahal daripada kita hutang. Jadi kita sudah rugi. Yang untung yang menerima gadaian. Ini gadaian, ya, bukan Islam. Tapi gadaian Islam, ya, rantai kita sekarang ini, kita cerita 10,000 lah, senang. Rantai harga 10,000. Maka kita gadai 5,000. Ya, sebab apa? Macam itulah ceritanya, senang nak tebus. Mahal-mahal gadai nanti tak dapat nak tebus. Okey, dia ada juga perjanjiannya sama. Contohnya berapa bulan? 6 bulan atau 4 bulan ataupun setahun. Ya? Perjanjiannya, okey. Contohnya perjanjiannya ialah selama 6 bulan. 6 bulan kita akan tebus atau sebelum 6 bulan. Sampai 6 bulan betul-betul tak ada duit nak tebus. Ya. 5,000 tu dianggar sebagai besar tak ada duit masa tu. Maka tamatlah kita punya tarikh. Okey. Kemudian pihak bank memaklumkan kepada kita yang kita sudah melebihi tarikh dan tidak ditebus-tebus barang kita. Maka pihak, ya, yang memegang gadaian Islam ini, dia telah, ya, menimbang barang kita dan menilaikan rupanya barang kita ada 12,000. Tak boleh dijual salah 12,000. Ya, jadi kita hanya pinjam, ya, 5,000 saja. Ya. Jadi, ya, pihak bank, dia pun pihak gadaian Islam ni, ya, dia pun jualkan. Ya, jualkan kita punya rantai tadi dengan harga 12,000. Ya, maka tolaklah, ya, dengan kita punya hutang gadaian tadi ialah 5,000. Ya, tolaklah 5,000. Ya. Maka tinggal berapa? Tinggal 7,000. Okey? 7,000 tu bank bagi 2. Faham tak? Bank ni atau pihak gadai Islam ni akan bagi 2 dengan kita. Dan, ya, kita pun dapatlah, contohnya 3,500. Kita dapat 3,500. Pihak gadaian dapat 3,500. Okey. Sekarang yang punya rantai tadi, ya, untung tak? Untung. Sebab, ya, dia pun dapat merasai daripada jualan tadi. Cuba gadaian bukan Islam. Kalau 6 bulan habis, tak ada apa-apa dapat pun. Hangus. Ya, tapi gadaian Islam, ya, dia tidak menzalimi. Barang kita dinilaikan, tak kisahlah dia jual ataupun dia simpan, tapi dia dinilaikan saja. Dinilaikan ada 12,000. Macam tu contohnya. 12,000, kemudian tolak 5,000, maka yang lebih itu adalah, ya, keuntungan. Maka dibagi 2 keuntungan tu. Nampak? Dibagi 2, dibagi kat kita separuh. Separuh dapat. Kita dapat juga. Kan? Seronok jugalah. Walaupun barang kita hilang, tapi kita seronok jugalah dapat 3,000 lebih contohnya. Ya? 3,500. Jadi kita rasa juga kita punya jualan. Ya. Sebab sudah melebihi perjanjian.
Ah, tak dapat. Jadi itu ya nak bagi tahu antara guardian Islam dengan guardian bukan Islam. Kalau guardian Islam terus teraniaya kita, maknanya barang tu kita langsung tak boleh nak tebus, habis ataupun hangus. Tapi dalam guardian Islam, walaupun hanya untung 300, kita dapat ya 100 setengah. Ah, dalam guardian Islam dia tidak disebut interest. Nah, ha. Tak ada 5,000 juga. Mengikut perjanjian. Ah, dia tidak ada bunga dia. Okay. Biasanya kalau di tempat lain tu, ya, setahu saya pun tak ada bunga juga, tapi hanya lebih tempoh habis. Tak payah bunga dia pun dah untung dah. Engkau tak tebus dah untung lah. Sebab itu bila kita nak minta lebih, contohlah pada guardian bukan Islam. Contohnya harga tadi 10,000, kita nak minta contohnya boleh tak saya pinjam 10,000. Oh, dia kata tak boleh. Ya. Kalau nak buat pinjaman 10,000, ya, tak boleh. Padahal mungkin kita punya barang tu lebih daripada 10,000. Tapi dia tidak benarkan. Jadi pada masa itu dibagi 5 atau 7,000. Jadi sebab itu bila tak gadai, bila tak ditebus, dia dah untung banyak dah. Daripada situ. Ya. Ron. Dia bank ada dan sendiri pun ada. Ya. Kalau ditulis Ar-Rahnu, dia tak ada bank. Itu mana memang kedai itu untuk pajak gadai sahaja. Tapi kalau bank ada Ar-Rahnu atau bank juga menerima gadaian. Macam tu. Okey, kita sambung lagi hadis selanjutnya 880. Siapa nak baca? Silakan. Orang yang sama baca satu lagi. Sila. Tak apa, teruskanlah. Okey, ajar arti boleh. Ya. Okey, catatkan 880 hadis sah. Matan boleh membayar hutang dengan yang lebih baik daripada yang dipinjam. Hukum sunnah. Hukum sunnah.
Baik, hadis 880, seorang yang boleh mengembalikan hutang kepada orang lain dengan lebih baik dan halal bagi pemberi hutang menerimanya. Contohnya, ya, kita sesak dan kita bagi barang kepada seseorang, ya, dan ya, contoh saya kata, ya, kita beri barang berupa rantai lah contoh, ya. Jadi, ya, kemudian dia pegang rantai kita dan dia pun bagilah kita pinjaman itu. Kemudian bila dah cukup, kata kita sebulan sahaja, tak lama, sebulan sahaja. Maka dah sebulan tadi, ya, kita pun, ya, ambillah barang kita. Ya, daripada perjanjian tadi, hutang kita bagi lebih. Contohlah bagi lebih. Ya, maka, ya, yang demikian itu bukan riba. Ya, sebab riba ini adalah daripada orang yang memegang pinjaman. Ya, okey, sebulan, tapi kalau engkau tak bayar, ya, atau lewat, engkau bayar lebih daripada ini. Itu baru dikatakan riba. Tapi si peminjam ini, ya, peminjam ini telah memberikan lebih. Lebih tadi diberi kerana apa? Benar-benar dia amanah, dia jaga dan dia ikhlas memberikan pinjaman kepada kita. Kita pun bagi lebih, ya, daripada yang kita pinjam. Itu tidak ada salahnya. Ya, itu bukan riba. Ya. Sebab riba itu satu penekanan. Ya, di situ ada kezaliman. Ya. Penekanan dan ada kezaliman. Ya. Itu baru dikatakan riba. Sebab riba ni dia awal-awal kalau sebulan tak bayar 1,000 jadi 1,500. Atau 1,050. Macam tu. Ya. Jadi itu dikatakan riba. Yang ini bukan. Ini, ya, adalah keikhlasan orang yang meminjam. Ya. Kerana ditengok dia amanah, dia jaga barang tu tak hilang, tak rosak, ya, dan tidak dipakai pun, ya, disimpan elok-elok. Jadi kita pun bagilah lebih, tak ada salah. Ya. Bayar lebih. Bukan paksaan. Ya. Lagi 881, siapa nak baca? 881 teruskan sampai 883, ya. Dia bersambung. Okey, silakan. Ni ya, siapa Zaitun tak baca? Silakan. Ya. Ya. Catatkan 3 sekali. 881, 882, 883. Catatkan hadis lemah. Matan dia, pinjaman yang ditarik keuntungan daripadanya termasuk riba. Hukum sebab belum termasuk riba apabila tidak menjamin riba jahiliyah
Nokta. Lihat surah Ali Imran. Ayat 130. Ayat 130. 130. Jadi, ya, dalam bab ini, hadis yang kita baca adalah hadis lemah. Ya. Katanya hutang yang menarik, ya, atau yang menarik manfaat, maka dia pun riba. Contohnya macam ni, ya. Kita meminjam kepada seorang kawan. Kata kawan tadi, okey saya pinjamkan, nanti bayar lebih ya. Dia kata bayar lebih ya, macam tu. Ya. Okey. Contohnya macam itulah. Okey. Jadi hal itu belum dikatakan sebagai riba. Ya. Yang dikatakan riba ini adalah riba yang dimaksudkan sebagai riba jahiliyah. Sebagaimana dalam surah Ali Imran ayat 130, ad'afan mudha'afatan. Maknanya gandaan yang digandakan. Contohnya pinjam 100, cukup sebulan 150. Masuk 2 bulan ganda lagi 50. Jadi dah 100 sama dengan hutang. Hutang 100, ribanya 100. Dia masuk bulan ketiga dah 150. Riba lebih besar daripada hutangnya lagi. Hutang belum bayar, riba dah 150. Ini namanya ad'afan mudha'afatan. Gandaan yang digandakan. Itulah riba jahiliyah. Ya. Sebab itu, ya, kalau sekadar dia kata, boleh nanti bayar lebih ya. Okey. Lebih tu tak kira berapa kita nak bagi. Bukan maknanya satu ketetapan yang diganda-gandakan. Itu tak boleh lah. Ya. Sebab itu hadis ini dikatakan sebagai hadis, ya, yang kita baca ni hadisnya dhaif, ya, lemah, ya. Baik, ya, akan datang kita boleh masuk satu tajuk, ya. Tajuk lain ya akan datang, iaitu tajuk taflis, ya, wal hajri. Taflis ni kita sebut muflis. Ingat tak muflis? Apa makna muflis? Bankrupt, kan? Muflis ni pada bahasa Arab tu. Muflisun daripada bahasa Arab tu, orang yang bankrupt, ya. Hajar ni maknanya tanggungan. Macam kita katakan orang dalam tanggungan. Itu makna hajar. Ya, hajar. InsyaAllah akan datang kita akan sambung itu, ya. Jadi sampai sini dulu, ya. Mudah-mudahan kita dapat manfaat bersama. Sadaqallahul azim wa sadaqa